Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum ini memang Malaysia sudah digemparkan dengan konspirasi menjatuhkan Anwar. Bahkan Perdana Menteri sendiri mengakui ada wujud konspirasi tersebut. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu dapatan saya yang paling mengejutkan hari ini berkaitan dengan status Presiden Hadi Awang, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Di dalam sebuah entry Twitter yang saya lihat di Twitter, saya melihat perkara ini adalah tidak relevan. Di mana, seperti yang kita tahu, kononnya baru-baru ini pemimpin dari Bersatu telah membuat satu kenyataan, 126. Nah, 126 itu menjadi tanda tanya. Adakah 126 itu kerusi yang sudah dicukupkan kepada Perikatan Nasional, di mana kita tahu kerusi yang ada untuk PN adalah 70 lebih, dan mungkinkah angka 126 itu adalah beberapa ahli parlimen dari kerajaan yang membantu ataupun menyokong Perikatan Nasional supaya sekali lagi menjadi kerajaan. Nah, saudara-saudara, hari ini terdapat satu dapatan saya yang amat mengejutkan. Kononnya 221 ahli parlimen dari sebuah entry Twitter, satu entry Twitter yang bernama Asam Baki, bukan Azam Baki ya, Asam Baki. Menurut artikel ini, terkini 221 ahli parlimen kecuali Tambun menyatakan sokongan penuh kepada Hadi Awang sebagai Perdana Menteri. Dan di bawah ada ditulis hashtag PNBes, hashtag PMX2XPM, hashtag Perikatan Nasional besertakan gambar Hadi Awang. Yang ditulis di sini, tahniah Tan Sri Datuk Sri Abdul Hadi Awang atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, sekarang zaman IT, banyak yang boleh dilakukan, banyak berita viral, banyak berita yang boleh dipalsukan. Nah, tuan-tuan dan puan semua, kita tahu ini adalah palsu, namun saya ingin membuat satu persoalan di sini. Tidak mungkinlah tiba-tiba 221 ahli parlimen akan menyokong Perikatan Nasional di samping Perdana Menteri Malaysia yang sedang membangunkan negara pada hari ini. Nah, kita berbalik kepada plot untuk tumbangkan Anwar. Sedangkan Sultan Ibrahim sendiri pun sudah bertita. Ini pasti mengejutkan 200 lebih ahli parlimen di seluruh Malaysia. Setelah Sultan Ibrahim bertita, berkaitan dengan gerakan tumbangkan kerajaan, sudahlah. Jadi di mana kita nak capai kestabilan politik, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim belum 1 tahun pun menjadi Perdana Menteri, sudah ada desas-desus kabar angin ingin menumbangkan ataupun menggulingkan kerajaan Perdana Menteri kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan Perdana Menteri ke-10. Jadi apakah relevannya kalau tiba-tiba kerajaan ditukar balik? Dan kononnya di dalam entry Twitter ini, yang bagi saya amat tidak relevan, dan mungkin ini hanyalah mimpi di siang hari untuk masa ini, di mana kononnya 221 ahli parlimen kecuali Tambun, yaitu tempat Perdana Menteri sendiri, menyatakan sokongan penuh kepada Hadi Awang sebagai Perdana Menteri. Nah, bagi saya ini satu kejutan besar lah, ataupun ini mungkin satu sindiran kepada PN. Jadi saudara-saudara, Anda boleh lihat dari entry Twitter Asam Baki, kononnya beliau berkata terkini 221 ahli parlimen kecuali Tambun menyatakan sokongan penuh kepada Hadi Awang sebagai Perdana Menteri. Bagi saya ini adalah tidak relevan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu, setelah Perdana Menteri Malaysia yang telah setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim
yang telah menjadi Perdana Menteri. Kita dapat lihat penguatkuasa SPRM giat untuk melakukan kerja. Ada sahaja pendedahan, ada sahaja tangkapan yang hampir setiap hari kita lihat di media sosial. Tidak kiralah di home Google, di Facebook, di YouTube, ada saja tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Nah, saudara-saudara, tonton dan bapak semua, sudah pasti siapa saja yang bersalah itu akan dikenakan tindakan. Nah, saudara-saudara, hari ini pula kejutan besar kepada seluruh Malaysia dan seluruh parlimen. Ini berkaitan dengan satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, di dalam sebuah artikel dari biharian.com, kontrak 5 pegawai Menteri Sumber Manusia ditamatkan. Kontrak 5 pegawai yang bekerja di bawah Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ditamatkan menurut sumber kementerian itu kepada sebuah portal. Sumber itu turut mengesahkan terdapat seorang daripada kementerian berkenaan yang dipindahkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA. Setakat ini, tiada sebarang pengesahan diberikan oleh Sivakumar berkaitan isu terbabit. Sebelum ini juga, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 3 pembantu Sivakumar, bagaimanapun membebaskan mereka selepas perintah reman 4 hari tamat pada 17 April lalu. Penahanan yang mereka dipercayai berhubung siasatan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Beberapa pihak turut mendesak Sivakumar supaya bercuti atau meletakkan jawatan selepas beliau dipanggil SPRM untuk memberi keterangan. Bagaimanapun, Sivakumar bertegas tidak akan meletakkan jawatan dengan menyatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan tiada keperluan untuk berbuat demikian. Nah, saudara-saudara, setelah Sivakumar yang dipanggil oleh SPRM berkaitan dengan siasatan beberapa menerima di mana penahanan mereka dipercayai berhubung siasatan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan untuk meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Nah, sudah pasti setelah Sivakumar yang dipanggil SPRM, mungkin beberapa pihak, setengah pihak akan berpendapat ataupun reputasinya semakin menurun setelah beliau terlibat dengan SPRM. Namun apa yang kita pikir di sini, secara logiknya beliau belum didakwa, baru dipanggil oleh SPRM. Seperti sebelum ini juga Muhyiddin Yassin yang hanya disiasat dan pada akhirnya beliau sudah menerima pertuduhan di mahkamah. Nah, kalau begitu kita boleh anggap sudah memang terlibatlah dengan rasuah tersebut. Nah, untuk Sivakumar pula setelah beliau diarah letak jawatan, beliau kata tidak keperluan untuk beliau melakukan itu seperti yang dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, kontrak 5 pegawai Menteri Sumber Manusia ditamatkan. Adakah ini disebabkan mereka terlibat dengan rasuah tersebut ataupun mungkin disebabkan untuk menjaga nama baik Kementerian Sumber Manusia? Jadi itu menjadi persoalan lah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.